Kemasukan Brunei ke dalam Malaysia sememangnya pernah menjadi isu yang hangat dibincangkan satu ketika dahulu. Pada tahun 1963, Sultan Brunei iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin yang ketiga yang memerintah dari tahun 1950 sehingga 1967 telah menolak rancangan Britain dan Malaysia yang inginkan Brunei menjadi sebahagian dari Malaysia. Apakah asbab penolakan ini? Kita akan rungkaikan di dalam video kali ini. Mengikut sejarahnya, Kesultanan Brunei merupakan satu empayar besar yang pernah menguasai sebahagian besar Borneo dan kepulauan di Filipina hari ini. Di zaman kegemilangan empayar Kesultanan Brunei, pelbagai kesultanan di sekitarnya mempunyai hubungan rapat dengan Kesultanan Brunei, seperti Kesultanan Sambas di Kalimantan Barat dan Kesultanan Sulu di Kepulauan Filipina. Pemerintah di Manila yang dikenali sebagai Rajah Aceh atau Rajah Matanda yang memerintah dari tahun 1480 sehingga 1572 juga mempunyai perhubungan kekeluargaan dengan Kesultanan Brunei. Akan tetapi, ini semua mula berubah sekitar abad ke-17 disebabkan perebutan kuasa dalaman dan kedatangan penjajah Spanish, Belanda dan British ke kawasan tersebut. Kawasan pemerintahan Sultan Brunei semakin mengecil sehinggalah kepada apa yang tinggal hari ini. Ketika pembentukan Malaysia, Britain dan Malaysia sememangnya mahukan Brunei menjadi sebahagian dari Malaysia. Ini adalah kerana jika Brunei tidak menyertai Malaysia, ia akan menyukarkan dari sudut politik dan ketenteraan bagi Malaysia dan Britain untuk melindungi Sabah Sarawak dan Persekutuan Malaysia yang baru dibentuk ketika itu. Bagi pihak Britain pula, ia menjadi satu perkara yang sukar bagi mereka untuk memenuhi tuntutan perjanjian terdahulu, iaitu dengan memberikan perlindungan berterusan kepada Brunei. Ini adalah kerana Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB telah menubuhkan jawatan kuasa khas pada tahun 1960 bagi memastikan negara-negara yang dijajah diberikan kemerdekaan. Jadi, keadaan separa merdeka Brunei yang berhadap kepada Britain sebagai perlindungan menjadi beban kepada wakil United Kingdom di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menerangkan situasi yang sedang berlaku. Bagi Malaysia pula, kerajaan ketika itu merasakan sekiranya Brunei memilih untuk merdeka sendirian, ia berkemungkinan besar akan memberi pengaruh kepada Sabah dan Sarawak yang baru menyertai Malaysia untuk mendapatkan kemerdekaan mereka sendiri. Britain walau bagaimanapun tidak mahu memaksa Sultan Brunei untuk menerima rancangan yang ditawarkan itu. Namun, apakah perkara yang menyebabkan Sultan Omar Ali Saifuddin yang ketiga tidak bersetuju dengan rancangan Tunku Abdul Rahman bagi Brunei menyertai Malaysia? Ketika mesyuarat yang dilakukan di antara 5 Februari dan 3 Mac 1963, terdapat beberapa perkara yang tidak dapat dipersetujui oleh kedua belah pihak. Antara perkara-perkara tersebut adalah: yang pertama, perkara berkaitan hasil pendapatan minyak. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu ketika itu menegaskan bahawa pendapatan hasil minyak Brunei perlu diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan selepas 10 tahun Brunei menyertai Malaysia. Sultan Omar Ali Saifuddin ketiga pula mahu mengawal secara kekal pendapatan Brunei berkaitan minyak. Yang kedua, cukai ke atas mineral dan galian baru. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu juga mahu mengenakan cukai atas segala minyak dan mineral yang ditemui apabila Kesultanan Brunei menyertai Malaysia. Sultan Brunei pula berfikiran sebaliknya, di mana mereka mahu mengekalkan pemilikan hasil tersebut. Yang ketiga, pembayaran 40 juta setiap tahun. Menurut Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, Brunei juga perlu melakukan pembayaran sebanyak 40 juta setiap tahun kepada Kerajaan Persekutuan. Tetapi ini juga tidak dipersetujui oleh Sultan Brunei yang merasakan pembayaran perlu bersifat sukarela. Yang keempat, kedudukan Sultan Brunei dalam senarai pemerintah Majlis Raja-Raja. Antara isu lain yang tidak dipersetujui oleh Sultan Brunei adalah taraf baginda sebagai raja yang diletakkan dalam senarai pemerintah terkebawah, di mana senarai itu mengikut tarikh Sultan Brunei menyertai Malaysia dan Majlis Raja-Raja dan bukannya mengikut tarikh baginda menaiki takhta
seperti yang telah dibincangkan sebelum ini pada Julai 1962. Isu-isu ini telah dibincangkan dengan lanjut, namun ia tidak mendapat persetujuan kedua belah pihak. Tuanku Abdul Rahman enggan menerima syarat yang dinyatakan Sultan Brunei dan Sultan Omar Ali Saifuddin ketiga pula enggan menerima syarat yang ditetapkan oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Sultan Brunei dalam persuratannya dengan Tuanku Abdul Rahman di antara Jun 1961 dan Oktober 1963 juga telah menyatakan dengan jelas bahawa Brunei hanya akan menyertai Malaysia sekiranya Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu menerima kesemua syarat Brunei. Penolakan Sultan Brunei ini tidak mematahkan semangat Britain dan Malaysia yang menginginkan Brunei menjadi sebahagian dari Malaysia demi keamanan serantau. Pendekatan lain diambil oleh Britain dan Malaysia bagi menekan Brunei untuk menyertai Malaysia. Akan tetapi, Sultan Brunei tetap dengan pendirian baginda yang tidak mahu menyertai Malaysia. Dasar-dasar yang diambil Britain dan Malaysia setelah penolakan Sultan Brunei mungkin boleh dibincangkan dengan lebih mendalam di sini akan datang. Sebagai penutup, kami ingin melemparkan satu soalan yang bersifat retorik. Adakah anda merasakan Brunei lebih baik bersendirian dari bergabung dengan Malaysia? Nyatakan pandangan anda di ruangan komen di bawah.